Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi al-Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat kita sama-sama menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Allah Tuhanku Matlamatku. Kita masih lagi membicara tentang mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi tajuk besar dia, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyebut sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala di atas penciptaan dia dan di atas keagungan dia, sebelum ni kita dah bicara, maka kita masuk sifat uluhiyah, maka kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ni, meliputi langit dan bumi dan sekalian alam di atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyembahnya. Bahawa alam ni kita sebut dah sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rububiyah Allah. Walaupun dulu-dulu ni mana ada di zaman sahabat, zaman salaf, tak ada orang bicara tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma' wal sifat, tak ada pun. Cuma ulama-ulama buat dekat kita supaya kita ni makin hari makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang ulama-ulama buat mai dalam kitab, iaitu dalil daripada Al-Quran tentang rububiyah Allah.
tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebut dah sebelum ni, di mana Allah Subhanahu wa taala beritahu dekat Nabi, beritahu dekat kita umat dia, sekiranya kamu tanya kepada orang-orang Yahudi, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka orang kafir itu, orang Yahudi itu, mereka akan berkata la yakunu Allah. Nescaya mereka pun berkata Allah, kecuali sebahagian mereka yang sombong, ada dalam hati mereka itu kesombongan. Seperti mana kita sebut dulu sifat Fir'aun, dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun dalam hati kecilnya ada keyakinan tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa ketika mana melontar tongkat keluar ular yang betul, dan melihat ahli-ahli sihir berduyung-duyung ikut ajaran Nabi Musa. Ketika itu Firaun terdetik dalam hatinya apa yang dibuat oleh Nabi Musa, apa yang diceritakan oleh Nabi Musa benar belaka. Tetapi dengan sifat kesombongan manusia, dengan sifat kesombongan Firaun tu, dia tak boleh nak terima sampai satu peringkat mengaku menjadi Tuhan. Waktu mana dia sedang? Waktu ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala laut. Maka ketika tu baru dia nak beryakini, baru dia nak beriman betul-betul, baru dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala tak buka keampunan kepada hamba-hambanya, Allah buka. Cuma dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum mana? Sebelum nyawa sampai ke halqah. Sebelum mana? Sebelum mana matahari naik belah barat. Tempoh tu panjang dah, Allah bagi masa tempoh panjang. Tetapi manusia tu sebab kesombongan dia tak mau terima hakikat. Apa yang ada di atas muka bumi ni semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat rububiyah. Dalil juga kita datang sebutkan sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabb yang mentadbir, yang mengurus alam ni tanpa bantuan daripada siapa-siapa. Setelah kita faham yang kita sebut sebelum ni tentang sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk pula sebelum ni sedikit, iaitu sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakinkan bahawa alam ni hanya milik Allah, hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada benda yang boleh kita ibadati, tidak boleh benda-benda yang kita sembah, hanya kita sembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita duk sebut selalulah dalam dua kalimah syahadah kita, beberapa kali kita sebut, banyak kali dah, banyak kali kita sebut. Sehari semalam beberapa kali kita mengucap dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beberapa kali dalam azan kita sebut, dalam iqamat kita sebut, dalam sembahyang kita sebut bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita duk sembah selalu. Itu kadang-kadang kita ni Allah bagi kita peluang sehari semalam lebih kurang 50 minit, lebih kurang 1 jam kita sembahyang, kita kata 10 minit Dalam masa 10 minit tu pun kadang-kadang kita dilalaikan lagi dengan keduniaan kita. Ketika tu ada orang kacau kita tak? Ketika kita angkat tangan,
Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika tu ada dak orang kacau kita. Ketika tu makan pun tak boleh dah, minum pun tak boleh dah, nak jawab handphone lagi tak boleh. Tapi ada juga depa duk tunjuk di mana di luar negeri ya. Tak tahulah mazhab telefon ke. Bunyi telefon dia jawab. Tengah duduk sembahyang, dia jawab telefon. Ketika tu tak ada siapa yang boleh nak ganggu kita. Mak ayah kita, orang anak kita tak boleh ganggu kita. Dalam masa lebih kurang 10 minit kita sembahyang, sepatut-patutnya dalam masa 10 minit kita beribadat pada Allah Ta'ala, kita tak mau masuk hak keduniaan dalam diri kita. Sedangkan waktu lain tu panjang dah. Allah bagi kita uruskan dunia, banyak urusan dunia yang kita habis. Walaupun kita nampak dunia, kerja buat kita 8 jam dunia, tapi kita nak dunia yang kita buat tu untuk akhirat. Tetapi ini khusus ibadat kita tentang penghambaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang-kadang kita ditipukan. Ada benda-benda yang hak kita bergantung, ada benda-benda yang kita sembah, ada benda-benda yang kita berharap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana? Ketika Allahu Akbar, sembahyang 10 minit Sedangkan tadi kerja 8 jam, fikirlah nak fikir apa pun. Nak tidur sekali lagi, tidur berjam-jam lah. Tengok TV Nustan pun 2 jam dah Tuan Haji no. Fikirlah waktu tu nak fikir kasut ke, nak fikir kereta ke, nak fikir rumah ke, nak fikir apa, fikir masa tu. Tetapi kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa 10 minit untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sembahyang ini ialah bagi hamba untuk mengingati hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kita dilalaikan dengan kehidupan dunia. Allahu Akbar, nampak lagi kasut di luar tu. Nampak lagi kereta, kereta tutup tau tadi. Nampak dari rumah ni, tadi ni dapat tutup tak tahu, pintu tutup. Kadang-kadang kita tuan-tuan ditipu dengan keduniaan kita. Kadang-kadang masa kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi hati kita dibawa merata tempat. Sedangkan tadi kita tak semayang, tadi ni kita boleh fikir, kita boleh guna sepenuh-penuhnya untuk kita uruskan kehidupan dunia kita. Tetapi dah, syaitan ni dia akan ganggu kita. Tu selalu kita duk sebut di mana-mana pun tuan-tuan, kalau masa kita sihat, masa kita kuat, dapat dikalahkan oleh syaitan. Takut-takut masa kita lemah nanti. Ketika tu tak ada siapa yang boleh nak tolong kita. Tak ada peguam bela yang boleh tolong kita. Tak ada adik-beradik yang boleh tolong kita. Melainkan yang nak tolong kita ialah amalan-amalan yang kita buat ni lah. Ketika tu duit kupang tak laku. Ketika tu duit pun tak laku ketika di akhirat besok. Yang nak bantu kita ialah ni amal perbuatan yang kita buat atas dunia ni sebagai bekalan. Jadi malam ni kita masuklah masih membicarakan tentang sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti hari tu ni tak silap pada muka surat 100 kot no. Tentang kita bicara tentang surah Yusuf ayat 39, 30 dan 39, 40. Surah muka surat 100. Tak silap kita berhenti hari itu ni berbicara tentang surah Yusuf ayat 39 dan 40. Masih lagi tajuk yang sama, iaitu sifat, iaitu mengimani uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penghambaan kita, penyembahan kita hanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dah faham dah sebelum ni, sebab alam ni sifat roh yang menjadi, yang mentadbir, yang mengurus. Alam ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. La ni uluhiyah ia, pergantungan kita, pengharapan kita, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Pergantungan kita, pengharapan kita, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang berlaku semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohlah ni COVID-19 ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah tentu dah. Tapi kadang-kadang Allah tentu disebab apa? Oleh tangan-tangan manusia. Allah sebut dalam Al-Quran, berlaku kerosakan di atas muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Berlaku kerosakan di atas muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan oleh perbuatan manusia tu. Dengan perbuatan manusia tu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian bagi orang yang beriman dan datangkan bala bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena jagalah. Walaupun makin hari kita nampak peningkatan, tapi kita nampak hari ni dua lah, Sabah dan Kedah. Kedah pun banyak dalam tembok, dalam penjara. Dalam penjara tak boleh jarak, tak boleh ada penjarakan. Duduk penjara kena buat penjara asing-asing jenuh. Kena buat jarak asing-asing. Maksudnya banyakkan dalam penjara. Walaupun bagaimana sekalipun kita kena jaga. Kita jaga kita. Kita pakat jaga. Mudah-mudahan apa, dengan kita usaha dan pada masa yang sama kita bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi'ulumin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf di penjara. Ayat ini kisah Nabi Yusuf di penjara. Yang berkata kepada dua temannya dalam penjara yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sahibai sijni ara'ait a'arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha minas sultan. Ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana dia dipenjara oleh Firaun di zaman dia tu. Ketika tu dalam penjara tu dia dapat berdakwah kepada penghuni penjara tu. Tu kita tuan-tuan ambil iktibar dalam ayat ni walaupun kita duduk di mana sekalipun, tugas dakwah ni tak boleh nak tinggal. Nak kena ajar orang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ni tak boleh nak tinggal. Duduklah di mana sekalipun, bukan hanya kita main masjid saja kita dengar kuliah, ingat untuk nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi nasihat, nak bagi peringatan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Yusuf ketika di penjara sempat lagi dia berdakwah kepada orang yang duduk dalam penjara. Baik, kita tengok dia punya maknanya. Ertinya, wahai sahabatku, berdua yang sepenjara. Sebenarnya dua orang sahabat yang di penjara, sama-sama duduk dengan dia. Memuja dan menyembah berbilang-bilang Tuhan. Yang tak ikut agama Nabi Yakub. Nabi Yakub lah. Nabi Yakub keturunan sampai Nabi Ibrahim lah. Nabi Yakub, Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim. Hak kita ni keturunan daripada Nabi Ismail. Hak Nabi Yusuf ni dia pengok Nabi Ishak, Nabi Yakub. Lepas tu pilih Nabi Yusuf. Tu peringkat Nabi sebelum ni yang kita pernah sebut sebelum ni. Nabi ni ramai, Rasul ni ramai. Kadang-kadang dalam satu masa tu ada 2-3 orang Nabi. Dalam satu masa ada 2-3 orang Rasul. Seperti mana di zaman Nabi Musa AS ada 2 Rasul. Siapa dia? Nabi Harun. Zaman Nabi Isa ada 3 Rasul. Siapa dia? Nabi Isa AS, Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Satu masa ada 2-3 Rasul. Tu Nabi hak sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala utuskan untuk kaum dia sahaja.
Nabi-nabi ramai dah. Kita pernah dah sebut dah sebelum ni. Nabi lagi ramai. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala ada Allah utuskan untuk dia saja. Untuk diri dia saja. Nabi ada berapa kita sebut hari tu ni? Ada 124,000 Nabi. Ramai dah? Ramai Nabi. 124,000 Nabi. Rasul, Nabi dan Rasul ada 313. Ada riwayat kata 314. Ada riwayat kata 315. Hak Rasul yang wajib kita kena mengimani ada 25 Rasul. 25 Rasul. Itu termasuk juga lah hak Nabi-Nabi ni lah. Walaupun Nabi zaman tu mereka dalam satu masa ada 2-3 Nabi. Ada 2-3 Rasul. Tapi Nabi kita Muhammad SAW lantik Rasul untuk sekalian alam, hanya dia sahaja. Tak ada Nabi dah. Bukan kata Rasul, tak ada Nabi dah. Tak ada Nabi. Nabi ni adalah penghulu segala Nabi. Tak ada Nabi lah. Nabi kata tak ada Nabi selepas pada aku. Kalau ada Nabi, maka umatlah Nabi. Kalau ada Nabi, Sayyidina Umar adalah Nabi. Tapi tak ada lah Nabi. Walaupun lepas tu ada yang mengaku Nabi. Siapa dia? Musailamatu Kazab. Mengaku Nabi. Mengaku Nabi. Jadi Nabi Yusuf ni sempat lagi ketika di penjara, dia berdakwah kepada ahli penjara tu, dua orang penjara tu dengan apa? Dia kata memuja dengan menyembah berbilang-bilang Tuhan. Maksudnya apa? Tentang berakidah, tentang penyembahan kita hanya kepada Tuhan yang satu. Baik. Yang bercerai-berai itukah yang lebih baik, ataupun menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Dua orang ahli penjara ni, yang masuk penjara ni, mereka adalah penyembah berhala, Tuhan-Tuhan lain yang kita sebut sebelum ni, Tuhan Manat, Tuhan Lata, Tuhan-Tuhan yang mereka cipta daripada tangan mereka sendiri. Mereka bentuk, mereka buat peraturan, mereka buat syariat, dan mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka cipta. Maka Nabi Yusuf AS berdakwah kepada ahli penjara, dua penjara ni, supaya apa? Supaya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa lagi Maha Berkuasa. Tu kata sifat uluhiyah tu, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan yang Maha Berkuasa. Yang esa maksudnya tidak berbilang-bilang lah. Kul huwallahu ahad. Tu kalau kata dalil tentang dalil nakli, kalau orang tanya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebelum ni, tentang di segi apa? Di segi hak fardu ain kita, di segi ijmal kita. Kalau orang tanya kita, yakin tak bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini ada? Kita kata yakin. Buktinya kamu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kita menggunakan apa? Menggunakan akal. Sebab berkait tentang bab tauhid, kita boleh gunakan hukum akal. Apa dia hukum akal? Adanya alam ni. Adanya alam ni dah lepas dah ke fardu ain kita. Tidak tak lepas kita ni. Contoh orang tanya kita, kamu yakin tak Allah ni ada? Yakin Allah ni ada. Adanya, kamu yakin Allah ni ada macam mana? Tak tahu. Tapi ada lah, tapi tak tahu. Maksudnya kita tak lepas lagi ke fardu ain kita. Sekurang-kurangnya hak kita orang awam ni, di segi ijmalnya, kalau orang tanya kita yakin tak tentang adanya Allah, kita kata yakin adanya Allah. Yakin di segi hukum akal, kita akan jawab adanya alam ini. Sebab apa kita sebut mula-mula dulu ni tafakur, memikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada zat Allah. Bertafakur menggunakan apa? Menggunakan akal. Cara nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertafakur, iaitu melihat, merenung, memerhati segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada zat dia. Sebab pada zat Allah boleh tak? Tak boleh. Nabi sebut, Nabi sebut dalam hadisnya, la tadrikul, dalam hadisnya, jangan
Kamu la tafakkaru fi khalqillah. La tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Dan jangan kamu fikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Fikir tentang ciptaan Allah. Iaitu apa? Alam ini. Jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Fatahliku, kamu akan binasa. Kalau fikir tentang zat Allah, fikirlah tu lah ada ulama-ulama lah kita ni mentakwil. Takwil. Setengah ulama salah dia buat tak takwil lah. Serah makna tu kepada Allah SWT. Contohnya Allah Subhanahu wa taala bersemayang di atas aras. Serah makna pada Allah hak salah. Tak payah orang tanya kita macam mana? Wallahu a'lam. Tangan-tangan Allah. Orang tanya kita, serah pada Allah. Wallahu a'lam. Cuma ada ulama-ulama kita mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, takwil. Allah bersemayang atau Allah? Allah tu kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Tangan Allah, kekuasaan Allah SWT takwil. Sebab apa? Sebab kita orang awam sagi beritahu Allah Subhanahu wa taala yadullah, tangan Allah. Kita orang awam, orang pergi tanya, Allah ada tangan ke ustaz? Noh kita nak jawab. Sebab kita orang awam, kita akan nampak kalau sebut sahaja tangan Allah, kita nampak apa? Kita kata nampak tangan tu berjisim macam kita, berjirim macam kita. Maka ulama-ulama mentakwil ayat ni sebut dengan tangan Allah, yadullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita orang awam tak rosak akidah. Sebab apa? Kita takut-takut orang awam meletakkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sama kedudukan dengan makhluk. Tangan Allah, tangan Allah. Jari jemari Allah, jari-jari. Orang pelik jadi takut-takut kita orang-orang ni mentafsirkan, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala itu dengan penyamaan dengan makhluk. Maka ulama-ulama mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Baik. Jadi kul huwallahu ahad, itu dalil naqli, dalil pada Al-Quran. Allahu samad. Allah Subhanahu wa taala tempat semua tumpuan. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tak beranak dan tidak diberanak. Wa lam yakul lahu kufuwan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan sesuatu. Habis cerita yang tu. Bapa tak boleh kita letakkan. Sebab apa? Sesuatu tu adalah makhluk. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala ada persamaan dengan makhluk. Kalau Allah ada persamaan dengan makhluk, lemah dah? Lemah. Maka mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kekurangan. Baik. Apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah hanyalah nama-nama yang kamu namakan. Yang buh nama tu siapa? Manusia yang buh nama. Lata, Manat, macam-macam nama lah. Manusia yang buh nama, manusia yang bentuk. Mereka membentuk, mereka buat peraturan, mereka buh nama. Sedangkan kita sebut sebelum ni benda-benda yang mereka ukir, kalau benda tu benda yang hak mereka sembah tu jatuh, adakah dia boleh mengangkat diri dia sendiri? Dia sendiri pun tak mampu dia nak mengangkat diri dia sendiri. Bagaimana dia nak tolong kita? Benda-benda yang kamu buat, benda-benda yang kamu namakan, benda-benda tu sebagai Tuhan penyembahan kamu, yang kamu ukir, yang kamu buat peraturan. Kalaulah benda-benda tu jatuh, adakah dia dapat menolong diri dia sendiri? Dia pun tak dapat nak tolong diri dia sendiri. Kalau dia pun tak dapat nak tolong diri dia sendiri, bagaimana dia nak tolong kita? Diri dia sendiri pun dia tak dapat tolong. Walaupun dalam keadaan mereka menyangka bahawa benda tu melihat mereka, tetapi hakikatnya melihat dah? Tak, duk sangka. Mereka buat mata, mereka buat hidung, mereka buat mulut, mereka menyangkakan benda tu melihat mereka. Tapi hakikatnya tak pun. Jatuh sendiri pun dia tak boleh angkat diri dia. Bagaimana dia ada kuasa?
Maka tak layak bagi kita untuk kita nak mengabdi, nak sembah. Maksudnya apa? Kita tak boleh sifat uluhiyah tu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda tu kamu yang menamakan. Tuhan-Tuhan kamu tu kamu yang nama. Kamu yang namakan benda-benda yang kamu sembah. Dia pun tak boleh nak buat apa. Dia pun tak boleh buh nama. Dan dia kata menamakannya. Kamu dan datuk nenek kamu. Dulu ni datuk nenek kamu lah buat bentuk sesuatu benda dan mereka sembah turun-temurun sampailah lah. Jadi budaya tu budaya penyembahan. Jadi benda-benda yang mensyirikkan, menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang Islam, dalam doa iftitah kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Tak boleh syirik. Tak boleh kita nak letakkan Allah Subhanahu wa taala tu ada perkongsian. Tak boleh kita letakkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala perkongsian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak layak untuk dikongsi-kongsi. Bukan kata Allah murka. Allah Taala murka kepada orang yang syirik dengan Allah, dosa yang paling besar. Kalau kita pun marah, isteri kita dikongsi-kongsi marah lah. Marah, kongsi-kongsi, share-share, kita pun marah. Kita pun tak suka. Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tak kongsi dengan siapa-siapa di atas ciptaannya. Dianya yang adanya Allah Taala cipta yang hakiki, di mana kita sebut dah sebelum ni. Baik. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sebarang bukti yang membenarkan. Tak ada pun ayat-ayat yang mengatakan kebenaran apa yang mereka buat. Sedangkan kitab-kitab sebelum ni pun menafikan Tuhan-Tuhan lain daripada Allah. Sebab Nabi-Nabi hak sebelum ni juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana hak Nabi Yusuf ni ikut no agama ajar dibawa oleh Nabi Yakub pak dia. Diikut oleh Nabi Ishaq, ikut daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa? Tuhan sembahan bermula daripada mana? Bermula daripada Nabi Adam alaihissalam. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk dah? 19. Habis sikit kan? Sikit lah. Beri tidak ke habis juga sikit. 2 minit. Oleh yang demikian pada Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada kaum-kaumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Mu'minun ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Yang bermaksud sembahlah kamu akan Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah kamu akan Allah. Jangan kita sembah lain. Sama ada kita sembah tu ideologi kita, dunia kita. Tu kadang-kadang orang kata kita nak tahu dunia tu macam mana Ustaz. Dunia tu ialah apa yang kita buat hanya untuk dunia. Itu dunia walaupun nak ibadat. Dunia orang kata dunia tu apa yang kita buat hanya di dunia sahaja, tak dapat di akhirat. Walaupun benda yang kita buat tu sembahyang sekalipun, tetapi kita nampak dunia, kerja tu nampak dunia tak? Kerja dunia, tapi kita beramanah dengan kerja buat kita. Maka akhirat 20 tahun kita kerja, tapi kerja kita tu beramanah. Ikut syariat Allah. Maka kerja kita 20 tahun dikira akhirat. Tetapi kalau kita main sembahyang, kita main mengaji, kita buat ibadah, tapi kenapa? Dunia. Kenapa? Kerana pujian manusia. Kerana pujian manusia, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak ibadat tapi
tapi dunia ni yang kita takut ni. Nampak ibadat, nampak mengaji, nampak sembahyang, tapi hakikatnya dunia semata-mata, tambah lagi dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hak kita sebut tadi lah, inna salati, iaitu hak khusus, wa nusuki iaitu umum. Baik sikit. Selain pada Allah, oleh itu tidaklah kamu mahu bertakwa, takut akan Allah Subhanahu taala. Kita habis tantu dulu. Kita masih SOP lagi lah. Makin mari makin berat ni, kita kena pakat-pakat jagalah masing-masing. Kita jaga kita. Nak keluar tu berhak penting-penting keluar, tak ada penting pun duduk rumah lah. Hak penting saja kita keluar. Saja-saja nak pergi duduk tengok orang jawab ke, jangan lah. Jawabat berpenuh lah, jagalah. Jadi kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah kita akan sambung ni keingkaran golongan musyrik. Wallahu a'lam. Dimarilah sama-sama kita tangguh kuliah kita malam ni dengan tasbih kifarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junan wal juzam min syai'in minal asqam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jamil muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat, al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.